Salam sejahtera semua. Sebelum ini, jarang saya mengajak tuan-tuan penonton untuk subscribe channel saya ataupun untuk like dan share. Tapi kali ini, tolong subscribe yang belum. Okey, untuk video kali ini, saya ingin berkongsi pandangan yang menarik oleh wartawan hebat ini, Saudara Mohsin Abdullah, yang disiarkan dalam portal Free Malaysia Today baru-baru ini. Beliau memperkatakan mengenai Presiden PAS Abdul Hadi Awang supaya apabila beliau bercakap, biarlah jelas. Ini mengenai amaran oleh Hadi Awang kepada Kerajaan Pakatan Harapan mengenai golongan yang mahu mencabar di Mahkamah Kedaulatan Undang-Undang Syariah. Cuma persoalannya, siapa golongan-golongan ini yang dimaksudkan oleh Hadi Awang? Kerana beliau tidak memberitahunya dengan jelas. Ya, kita tahu sudah banyak kali Hadi Awang bercakap mengenai perjuangan PAS dalam memperkasakan undang-undang dan syariat Islam dalam negara. Sama ada dalam perbahasan dalam parlimen, ceramah politik ataupun kuliah-kuliah agama beliau. Cuma yang memanaskan telinga kita, Hadi Awang tidak lekang dengan mengingatkan penyokong beliau mengenai kesalahan dan kelemahan orang lain, termasuk kerajaan perpaduan sekarang. Perhatikan petikan perbahasan Hadi di Dewan Rakyat baru-baru ini yang begitu bersungguh-sungguh mendakwa ada pihak yang dianggapnya mencabar undang-undang Islam, lantas meletakkan negara, katanya, dalam keadaan yang dilanda kemungkaran yang sangat dahsyat. Sekarang berlaku satu kemungkaran yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Arwah kata, bukan hebat, dahsyat. Mencabar undang-undang syariat, mencabar hukum Islam. Kata Hadi Awang lagi, Perikatan Nasional yang disertai partinya Bersama Bersatu berpendapat hukum Islam mempunyai imuniti lalu, tidak boleh dicabar sama seperti institusi raja-raja. Maka kata beliau, jika perlu, Perikatan Nasional akan melawan sebarang usaha yang dianggap mencabar kedaulatan undang-undang syariah di mahkamah. Kepada kita, hukum Islam syariat adalah imuniti, kekebalan. Tak boleh dicabar. Macam raja tak boleh dicabar. Apalagi disebut dalam perlembagaan, Islam adalah agama persekutuan. Islam di bawah tuanku raja-raja. Islam kepunyaan rakyat, majoriti rakyat ini. Ini bermakna mencabar. Bila dicabar undang-undang syariat ini, mereka ambil kes ini, mereka tolak. Ini kuasa mahal, kuasa negara. Persoalannya, siapakah yang dimaksudkan beliau mencabar di Mahkamah Kedaulatan Undang-Undang Syariah ini? Tidak dipastikan kerana Hadi tidak memberitahu siapa. Dan timbullah pertanyaan, adakah beliau merujuk kepada beberapa kes yang membabitkan wanita bukan Islam yang menuntut hak penjagaan anak mereka yang dibawa bekas suami memeluk agama Islam? Atau mencabar tindakan si suami mengislamkan anak-anak tanpa pengetahuan, apalagi izin si ibu. Tetapi jika itu yang dimaksudkan, bukankah itu hak mereka untuk menggunakan saluran mahkamah seperti mana yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan? Apapun, berdasarkan apa yang beliau kata, Hadi akur dan menerima perlembagaan dan mengakui hak bukan Islam dijamin perundangan tertinggi negara. Bukan makna kita menafikan hak orang bukan Islam. Kan dalam perlembagaan disebut kebebasan agama lain dijamin. Ini disetujui oleh parti-parti yang terlibat. Jika diakui hakikat itu, apa yang nak dipertikaikan? Perlu ditanya lagi, siapa yang mencabar kedaulatan undang-undang syariah yang beliau masukkan? Dan bagaimana kedaulatan berkenaan boleh dicabar? Sekarang ni pandai-pandai pergi cabar Islam, cabar mahkamah syariat. Ini satu kerja yang orang Islam tak boleh biarkan sekali-kali.
Ada yang berpendapat bahawa Hadi berkemungkinan merujuk kepada petisyen yang dikemukakan Peguam Ni Elin Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha yang mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan dalam usaha mengisytiharkan bahawa 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen itu terbatal dan tidak sah. Jika kes itu yang dimaksudkan, Hadi sekali lagi perlu ditanya, bukankah langkah dua beranak itu termaktub dalam rangka hak yang dijamin dalam perlembagaan? Kalau begitu, bukankah langkah mereka memfailkan petisyen hak mereka? Walaupun tanpa memberi butiran dan beritahu apa yang beliau maksudkan, Hadi menuntut kerajaan lebih peka dan tegas membela undang-undang syariah ini supaya tidak dicabar oleh pihak yang tidak berkepentingan. Kita bertanya lagi, tidak dicabar atau sudah pun dicabar? Apa bezanya? Apapun, Hadi yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional seterusnya memberi amaran jika kerajaan gagal mempertahankan kekebalan undang syariah, pihaknya akan bertindak. Dengan sebab itu saya memberi amaran kepada kerajaan PS. Oleh kerana ini menyentuh umat Islam, menyentuh Allah Ta'ala, menyentuh raja-raja, menyentuh umat Islam. Ya, kita tunggu dan lihat. Cuma saranan, gesaan, tuntutan dan juga amaran Hadi kepada kerajaan adalah hak beliau seperti mana yang diselaraskan dalam perlembagaan. Namun, tentunya lebih elok jika Hadi bercakap dengan lebih lengkap ketika menuntut kerajaan bertindak sebelum apa-apa tindakan yang mereka akan ambil dan merujuk secara spesifik kes atau kes yang beliau maksudkan. Kerana tanpa butiran lanjut, sukar atau mustahil kerajaan boleh mengambil apa-apa tindakan. Bagaimana mahu ambil tindakan jika tidak tahu hujung pangkalnya? Soal besar sebegini, tidak bolehlah main lepas serkap jarang dan tembak sebarangan oleh pihak yang menuntut tindakan diambil. Mahupun pihak yang dituntut akan ambil tindakan. Kita rakyat tidak mahu Hadi sengaja tidak memberi butiran lengkap kerana mahu memerangkap kerajaan. Iaitu kerajaan tidak ambil tindakan kerana tidak tahu ke mana yang hendak dituju, tetapi tuduh sengaja tidak membela Islam. Tuduhan yang boleh menguntungkan pihak yang menuduh dan merugikan pihak yang kena tuduh. Khususnya jika ditinjau dari segi mencapai sokongan orang Melayu dan juga Islam. Tidakkah Hadi cuba bermain game? Mungkin kot. Sebelum ini pun sudah kita dengar bagaimana Hadi Awang berkali-kali menuduh Pakatan Harapan merungkai perlembagaan dan mencabar Islam, termasuk semasa gabungan itu menjadi kerajaan selepas PRU 14 2018. Ini tuduhan ramai yang sudah tahu. Terbaru, Hadi mengulangi dakwaan berkenaan pada Muktamar PAS di Shah Alam minggu lalu. Itu pun ramai dah tahu. Apa kesimpulannya dengan segala macam dakwaan dan amaran Hadi Awang bersama parti PAS-nya kepada kerajaan yang kononnya negara pada ketika ini dalam keadaan dilanda kemungkaran yang sangat dahsyat? Adakah ini sebahagian daripada justifikasi beliau untuk menumbangkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam waktu terdekat, seperti mana yang diwawarkan oleh beliau dan pimpinan kanan PAS? Fikir-fikirkanlah bagaimana ulama besar seperti Hadi Awang ini menghalalkan cara demi mencapai matlamat besar beliau untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-11. Hukum Islam syariah adalah imuniti, kekebalan. Sekian dari saya untuk ulasan khas kali ini. Jangan lupa untuk hadiahkan super tank dan jangan lupa untuk subscribe, share dan like video ini. Untuk yang ingin memberi komen, dipersilakan. Sekian dari saya untuk kali ini.
kasih kerana menyokong channel Ali Robi. Sekian. Wassalam.